forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lokman Adam tentang isu kata Latifah Koya. Saya pastikan SPRM tak jadi alat dendam ahli politik. Saya baca sedikit. Dalam temu bual dengan Mingguan Malaysia, ITV Pegawai itu berkata dia melaksanakan reformasi selama 9 bulan memegang jawatan itu di bawah bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir. Kita mari dengar respon kita. Datuk Lokman Adam dia akan tak komen macam biasa. Datuk mungkin terlepas pandang berkaitan dengan kenyataan Latifah Koya. Latifah Koya ni aku tak lepas pandang, cuma malas nak cakap. Boleh sedikit sebab dia ada kata dia telah membuat reformasi selama 9 bulan dalam SPRM. Jadi apa pandangan Datuk reformasi yang dibuat oleh beliau yang dibanggakan sendiri oleh beliau? Latifah Koya kata dia membuat reformasi selama 9 bulan ketika berada di dalam Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri tidak mengikut peraturan sedia ada di mana pelantikan sebagai Ketua Pengarah SPRM ataupun Ketua Pesuruhjaya SPRM memintas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai pelantikan awam. Tak melalui pun. Latifah juga telah cipta sejarah dunia di mana orang politik dilantik jadi Ketua Pengarah SPRM. Kalau dia ni setidak-tidaknya ada prinsip perjuangan, kalau dia ni setidak-tidaknya ada otak dan berakal, dia tidak akan benarkan diri dia sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR pada ketika itu. Dia tak sepatutnya membenarkan orang tua puaka nama Mahathir ni melantik dia menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Ini orang yang ditugaskan untuk jaga Badan Penguat Kuasa Anti Rasuah. Tak pernah tuan-tuan dalam mana-mana dunia ni orang politik yang tiada asas ataupun latihan berkaitan dengan pengurusan ataupun penguatkuasaan rasuah menjadi orang yang jaga anti corruption nombor 1 ni dalam negara, tuan-tuan. Suruhanjaya pula tu. Suruhanjaya ni Suruhanjaya bebas. Jadi bagi saya lah Latifah Koya tak payah duk sembang lah nak tunjuk dia buat reform lah. Dia elak daripada apa lagi dia cakap? Dia elak daripada dia elak daripada SPRM digunakan untuk alat balas dendam. This is total bullshit. This is total bullshit. Jangan lupa hari ni dah bocor lah Latifah Koya. Dah bocor surat yang dikeluarkan, memo dalaman yang dikeluarkan oleh DPP Akram Garib kepada Tommy Thomas yang mengatakan bahawa IO dan juga DPP di AG Chambers mendapati tidak ada asas untuk dakwa Datuk Seri Zahid. Korang dakwa juga. Tidak ada asas untuk dakwa Datuk Seri Najib. Korang dakwa juga. Macam mana nak kata tidak ada penggunaan SPRM pada ketika itu untuk balas dendam? Cakap tu janganlah nampak kita orang ni semua bodoh. Benci-benci kita dengan Tommy Thomas tu. We read what he wrote in Justice in Wilderness. Apa dia tulis dalam buku dia Justice in Wilderness. Kita tahu. Dan kita juga baca apa yang telah ditulis oleh pasukan petugas khas yang mengatakan bahawa Tommy Thomas telah melanggar 17 kesalahan. Boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, boleh didakwa di bawah Akta Hasutan. Dia dah langgar macam-macam kesalahan. Dan jelas sekali Tommy Thomas menulis dalam buku dia bagaimana campur tangan politik berlaku dalam kes Datuk Seri Najib, campur tangan politik berlaku dalam kes Datuk Seri Zahid. Tuan-tuan, Tommy Thomas sendiri mengaku dia pergi jumpa dengan Mahathir, Peguam Negara. Orang yang patut jaga Peguam Negara ni, orang yang patut jaga undang-undang kita ni, tuan-tuan,
Dia mengaku pergi jumpa dengan Tun Mahathir nak bincang, nak dakwa Dato' Najib. Tuan-tuan bayangkan, tak kegila Latifah Koya ni. Dia kata tidak ada politik balas dendam. Use your bloody brain before you say anything. Cuba bayang, sepatutnya ada separation of power. Peguam negara ni apa pasal pula dia nak kena pergi jumpa Perdana Menteri? Ini. Jadi tak payahlah nak sembang panjang pasal Latifah Koya ni. Bagi saya lah, ini manusia yang tidak ada prinsip. Kalau dia ada prinsip, dia sepatutnya ikut hakim-hakim yang bermaruah. Bila ada hakim-hakim yang mana dia merasakan bahawa dia ada apa yang dipanggil sebagai conflict of interest, dia akan tarik diri daripada menjadi hakim. Tetapi Latifah Koya, walaupun dia seorang ahli majlis pimpinan tertinggi keadilan pada ketika itu, dia menerima satu jawatan yang cukup besar, satu jawatan yang memerlukan seorang yang benar-benar bebas daripada pengaruh politik untuk duduk di kerusi sebagai Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jadi macam mana kita nak terima orang macam ni punya cakap ni hari ni, tuan-tuan? Podah. Itu je lah saya boleh jawab. Okey? Ada lagi? Ada lagi? Sebarang soalan? Okey, ada orang nak bertanya ni. Hanif Fit. Hanif. Assalamualaikum, Hanif. Saya nak tanya bab yang Contoh Iskandar menyatakan yang isu yang kata kiraan balik dekat barang Datuk. Banyak yang gigi UMNO vertikal lah sekali asal YJD keluarkan kenyataan yang sama. Apa pendapat Datuk isu tu? Asal YJD akui memang benar apa yang Datuk Iskandar cakap. Yang dia cakap sebelum ni yang tak perlu kiraan balik dekat barang Datuk. PMS tak bagi untuk kiraan balik supaya Datuk Zahid menang. Apa pendapat Datuk isu tu? Tak, bagi saya simple saja. Bagi saya simple saja. Pertama sekali, bila undi tu menang tipis atau kalah tipis, pasti akan ada pihak yang mempertikaikannya. Okey? Kalau dah berulang kali kira balik sampai kesudah pun tidak ada penyelesaian. Kalau kira balik Samsul menang, pastilah Datuk Zahid pun akan suruh kira balik, betul tak? Tapi ketika berlakunya proses kira balik ni, setakat pada ketika itu Datuk Zahid masih leading. Datuk Zahid masih leading. Tetapi tempat lain semua dah selesai kira. Tempat lain semua dah selesai kira. BN dah menang 30 kursi dan PH dah menang 82 kursi. Pada ketika itu orang dah tak nak fikir dah siapa menang siapa kalah lagi ni. Dia orang dah sampai ke tahap dah terima hakikat, okey, Datuk Zahid menang. BN dah menang 30 kursi. PH dah menang 82 kursi. Ketika itu Anwar dah hantar Datuk Seri Saifuddin untuk berbincang nak tubuh kerajaan. Dah berbincang nak tubuh kerajaan. Jadi proceed je lah bincang tubuh kerajaan. Apa lagi nak fikir pasal nak kira balik undi dekat Bagan Datuk? Sebab kalau kira balik pun belum tentu keputusan tu akan berubah. Daripada kemenangan yang diperolehi oleh Datuk Zahid berubah menjadi kemenangan kepada Samsul Iskandar. Jadi bagi saya itu hak parti dia lah, hak PKR lah. Sama ada nak memberi arahan kepada Samsul, okey, tak payah lagi nak pertikai, terima je lah keputusan tu dengan hati yang redha. So itu hak
itu hak Parti Keadilan, itu hak Presiden Keadilan, itu hak pengurusi Pakatan Harapan. Dia berhak untuk beritahu dengan calon Pakatan Harapan, okey, stop it, enough, kita dah tak nak lagi tunggu ni, kita nak proceed dengan menubuhkan kerajaan. Ini lebih penting. Itu hak dia. Itu hak dia. Jadi bagi saya lah, bagi saya, apa yang Samsul cakap ke, apa yang Datuk Ashraf Wajidi cakap, itu adalah apa yang berlaku, sejarah. Bila benda tu dah sampai ke peringkat kita nak tubuh kerajaan, kita nak tubuh kerajaan, kerajaan tu pula ngam-ngam 112. Kalau kita berada di tempat Datuk Seri Anwar, kita nak tubuh kerajaan dan angkat sumpah jadi Perdana Menteri ke, atau kita nak pertikai satu kursi, bila dapat satu kursi tu, kalau kita buat kiraan tu, sama ada ianya boleh menyebelahi Datuk Zahid atau ianya boleh menyebelahi Samsul Iskandar. Tapi kalau ianya menyebelahi Samsul Iskandar, Datuk Zahid pula akan suruh count back, kira balik. Silap-silap dia patah balik semula pergi ke Datuk Zahid. So sampai bila pun tak selesai. Kalau dah kita dah nak duduk bersama di dalam sebuah kerajaan, maka ada kalanya tak payah lagi lah nak pertikaikan. Itu kena faham tu. Itu yang cuba diterangkan. Yang niat Datuk Dr. Ashraf Wajidi ialah beliau nak nafikan bahawa wujudnya apa yang dicanangkan oleh orang macam Hisham Jalil dan kawan-kawan yang sewaktu dengannya, geng-geng Perikatan Nasional ni, yang mengatakan bahawa pengakuan oleh Samsul Iskandar itu, bukan Hisham Jalil, saya ingat ada siapa yang pertikaikan ni, Cikgu Bat, bukan Hisham Jalil, Cikgu Bat, yang mengatakan bahawa pengakuan daripada Samsul Iskandar itu bukti bahawa jajaran baru tu wujud sebelum pilihan raya. Yang itu tak betul. Nak beritahu bahawa kehadiran Datuk Seri Saifuddin Nasution dihantar oleh PMX untuk pujuk Datuk Zahid untuk wujudkan kerajaan. Benda tu berlaku di sekitar jam 1 pagi pada hari proses pengundian tu. Jadi benda tu memang berlaku. Walaupun pukul 3 pagi tu baru ada arahan, seperti mana yang saudara Samsul Iskandar cakap, arahan supaya tak payah proceed lagi nak kira balik ni, sebab pukul 1 tu dah ada dah YB Saifuddin dah dihantar untuk berbincang untuk tubuh kerajaan, bentuk kerajaan. Jadi apa lagi nak petikai tentang siapa menang di Bagan Datuk? Apa lagi nak petikai, nak buat kira balik. Itulah yang nak disampaikan oleh Dr. Ashraf Wajidi. Nak beritahu bahawa tidak ada perundingan awal sebelum pilihan raya. Yang berlaku ialah selepas kita dah tahu dah. Tuan-tuan kena faham, 5:30 petang tu semua pusat pembuangan undi dah tutup. 6:30 tu kita dah boleh tahu dah. 7:30 kita dah boleh tahu dah anggaran berapa banyak kursi yang menyebelahi kita. Kerana peratus pengundi putih yang keluar tu pun dah kita boleh baca keputusan tu di sesuatu kawasan parlimen atau DUN tu agak-agak menyebelahi siapa. Kita dah boleh baca dengan keluarnya kejayaan kita membawa keluar pengundi putih. Itu pun dah boleh baca. Jadi pukul 1 pagi tu dah ada perundingan nak bentuk kerajaan. Datuk Seri Anwar dah hantar wakil dia YB Saifuddin Nasution untuk berbincang nak bentuk kerajaan PH dengan BN. Kalau misalnya dah ada perundingan awal seperti mana fitnah puak-puak Perikatan Nasional ini, maka Datuk Seri Anwar tak payahlah hantar Datuk Seri Saifuddin untuk memujuk Datuk Zahid.
kan? Itu sebab janganlah dengar kata puak-puak Perikatan Nasional ni. Semua jenis temberang belaka, tuan-tuan. Jangan kita bazirkan masa. Okey? Kita saya baca detail lagi apa kata Latifah Koya ni. Saya memastikan SPRM tidak dipolitikkan menjadi alat dendam untuk ahli politik atau kerajaan mengambil tindakan. Sebab itu semasa saya berada dalam SPRM, saya tidak membenarkan sesiapa yang dituduh atau direman di bawah mahkamah memakai baju lokap berwarna oranye. Saya tidak peduli sama ada individu orang berkenaman atau tidak. Jangan sehingga tahap memalukan mereka sebelum disiasat, dituduh atau disabit bersalah kerana mereka mempunyai maruah serta ahli keluarga yang mesti dijaga. Okey tuan, itulah kata Latifah Koya. Okey, macam menyokong kerja apa dan dapat Ibrahim. Assalamualaikum.